Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama semula. Sebab itu kita perlu panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat yang diberikan pada kita pada hari ini, sehingga kita berpagi-pagi dalam keadaan diberikan nafas semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dan rakan-rakan sekalian, kali ini topik perbincangan kita ialah berkaitan dengan tokoh yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Tokoh yang kita sebut sebagai tokoh kerana dia merupakan individu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara detail dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan di kalangan kita umat Islam sendiri ada setengah-setengah pihak yang komplain ataupun yang menegur sedikit dengan beberapa persoalan. Yang mana ada mengatakan bahawa kalaulah tokoh ini, individu ini sangat penting, sangat besar, kenapa tidak disebut dalam Al-Quranul Karim? Maka jawapan oleh beberapa orang ulama ialah kerana Dajjal itu, iaitu individu yang nak kita bincang ini, tokoh yang saya sebut tadi ialah Dajjal, yang mana individu atau tokoh ini saya sebut sebagai tokoh. Kalau di sisi orang Yahudi, ianya dianggap sebagai tokoh. Manakala di sisi umat Islam, dia merupakan satu fitnah yang sangat-sangat besar digambarkan oleh Nabi SAW. Tadi yang kita bincang sedikit pada permulaan, kenapa Dajjal ini tidak disebut dalam Al-Quran secara jelas namanya. Maka di kalangan para sahabat, para ulama kita, ada yang menyatakan, di antaranya ialah pengarang buku Perang Armageddon, Syekh Jamaluddin Amin, mengatakan bahawa sebagai menyatakan peranan hadis itu sendiri, yang mana peranan hadis ini di akhir-akhir zaman, terutama di zaman kita ini, dilihatkan suatu yang dipertikaikan. Kerana ada orang yang digelar dengan anti hadis, telah menolak hadis-hadis Nabi SAW dan merasakan atau mengatakan bahawa perlu kita pakai hanya Al-Quranul Karim. Oleh itu, kata seorang pengarang yang disebut namanya tadi, maka di akhir zaman nak diberikan peranan yang lebih besar terhadap hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala beberapa orang ulama yang lain yang saya terdengar, terbaca akan ucapannya, akan artikelnya, maka dikatakan bahawa Dajjal ini adalah di antara anak beranak Ya'juj dan Ma'juj. Maka Ya'juj dan Ma'juj dalam Quran disebutkan 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pun rakan-rakan, teman-teman sekalian, yang penting bagi kita sebagai umat Islam, Dajjal ini merupakan isu akidah yang tidak boleh ditolak, tidak boleh dipertikaikan. Walaupun penegasannya secara hadis Nabi secara banyak dan penegasannya dalam Al-Quran secara disinggung saja tanpa disebut namanya, ia tetap merupakan sesuatu yang mesti dipercayai, diyakini. Tidak boleh sama sekali dipertikaikan. Itu saja yang perlu kita bincang, yang perlu kita putuskan dalam perbincangan tentang kenapa nama Dajjal tidak disebut dalam Al-Quranul Karim. Apa yang ada dalam hadis Nabi, kita tetap percaya, tetap yakin. Kerana apa juga yang datang daripada Nabi SAW, maka kita yakin, kita percaya. Begitu rakan-rakan sekalian. Seterusnya, kita katakan tadi bahawa
isu Dajjal ini sangat besar. Disebut oleh Nabi SAW bagaimana digambarkan, baginda menggambarkan tentang besarnya isu Dajjal ini. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal. Kata Nabi SAW, apa yang di antara ataupun penciptaan yang sangat-sangat hebat di antara penciptaan Adam sehingga ke hari kiamat, suatu penciptaan yang sangat hebat, melainkan yang paling hebat ialah Dajjal. Inilah dia gambaran pada kita bagaimana isu Dajjal ini merupakan satu isu yang sangat besar yang perlu diambil perhatian oleh umat Islam, supaya umat Islam perlu menyedari akan datangnya manusia ini yang digelar dengan Dajjal ini di zaman kita atau di zaman selepas kita. Kerana sebelum ini Dajjal tak keluar lagi di zaman-zaman sebelum kita. Di zaman-zaman contohnya zaman Nabi kita sendiri, zaman Nabi kita SAW sendiri, Dajjal tak keluar lagi. Jadi di zaman kita perlu kita perhatikan, bimbang kalau dia keluar di zaman kita. Kenapa perlu kita pantau kedatangan Dajjal? Kerana dia bukan datang saja untuk raun-raun, bukan. Dia bukan Dajjal saja untuk, bukan datang saja untuk tengok-tengok, ziarah-ziarah, bukan. Tapi dia datang untuk apa? Untuk mengacau bilaukan masyarakat dunia, terutama umat Islam. Saya pernah terbaca dalam buku Kiamat juga yang dikarang oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan Allah rahmati Tuan Guru kita, banyak ilmunya. Dalam buku beliau yang nipis sangat, harganya pun kalau pergi beli di Bajra itu RM6 saja. Dalam bukunya menyatakan kedatangan Dajjal kerana manusia yang menjemput kedatangan Dajjal. Kenapa beliau membuat analisa begitu? Kerana di hujung-hujung dunia harta menjadi sasaran utama manusia. Manusia sanggup meninggalkan kefarduan ibadah seperti sembahyang semata-mata kerana mengejar dunia. Oleh itu, Dajjal datang beri dunia pada manusia. Dajjal akan lambatkan harta benda, wang emas, segala perhiasan dunia kepada manusia, sehingga manusia diberikan harta yang terlalu banyak. Dajjal datang, disebut oleh hadis Nabi tentang Dajjal ini, dia menyeru segala yang disebut oleh Syekh Fahmi satu kalimah, segala tambang, yakni segala galian daripada bumi, emas, perak, permata, dia seru semua galian daripada bumi naik ke permukaan bumi. Lalu dia, seluruh harta benda ini mengikut beliau, mengikut Dajjal, sehingga ada bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi itu mengeluarkan musiknya. Sebab itu Dajjal ini datang, dia ada melodinya mengikuti beliau, dia ada musiknya mengikutinya. Gitulah keadaan kedatangan.